فضلك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah ini untuk sama-sama kita mengulang kaji tentang ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabatnya, tabi'in, ulama salihin, dan dengannya insyaAllah kita akan beramal, kita akan hayatinya, dan kita akan jadikannya bekalan untuk hidup di dunia dan di akhirat kelak insyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kebetulan saya 2-3 hari ni tak berpeluh. Hari ni baru rasa nak berpeluh, kan? Maknanya apa? Maknanya tak sihat, kan? Tak sihat tu tanda apa ni? Tanda macam-macam, kan? Tanda kafarah dosa, kan? Tanda nak mati pun dia juga, kan? Maknanya bila kita sakit ni, faham-faham lah, kan? Maknanya Tuhan suruh kita ingat kepada dia, kan? Tuhan suruh ingat kepada dia. Kita ada ilmu macam-macam, kan? Ilmu kereta, ilmu TV, ilmu makan, semua kita ada, macam-macam ilmu kita ada. Tapi bila ilmu nak menghadapi ujian Allah Ta'ala ni, kadang-kadang nak cari kat mana, kan? Nak cari kat mana? Surau masjid, itulah tempat. Kalau nak harapkan masa kita belajar dulu sangat sedikit, kita mesti, ilmu tu mesti boleh diaplikasikan, kan? Kita dengar kat masjid ilmu untuk orang sakit. Apa benda dia? Ialah redha dengan qada qadar, kan? Ingat Tuhan banyak-banyak, kan? Ingat mati. Benda tu je sebenarnya. Makin banyak kita mengulanginya, mengingati benda tu, maknanya iman kita akan bertambah. Sehingga kan, kalau boleh lah, kita akan rasa besok ni aku nak masuk dalam kubur, dan akan datang kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau dapat bayangkan tuan-tuan berdiri semasa solat tu, seolah-olah tuan-tuan sedang berdiri di padang mahsyar pun, Allah Akbar, kan? Maknanya lepas tu tak buat dosa dah, kan? Tak buat dosa, nak tipu orang tak buat dah, kan? Yang tu yang kita nak tu, penghayatan. Masalah umat Islam ialah masalah kurangnya penghayatan. Ilmu banyak dah, kan? Orang bagi masjid ceramah-ceramah, kan? Boleh ramai, kan? Tapi penghayatan tu, penghayatan. Saya pun sama juga, kan? Penghayatan kadang-kadang dia kelabu, kan? Masa ceramah ni boleh lah, balik ke belum tentu lagi, kan? Naik kereta kadang orang zoom ke, ya apa orang, kita komplain, kan? Kita komplain tu maknanya kita kurang penghayatan terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala, kan? Benda tu, kan? Jadi baru ni tuan-tuan, kebetulan kan, saya buka WhatsApp, kawan saya post gambar dalam WhatsApp dia dengan seorang mufti di sebuah negeri tu lah. Ambil gambar, gambar dia dengan seorang mufti. Jadi saya kata, saya tak ada komen apa-apa lah. Saya tengok, mufti, alhamdulillah, bagus. Lepas tu saya pergi kedai buku, saya photostat. Pusing-pusing saya jumpa buku ni, kan? Kitab Tajul Arus, kan? Dia mengandungi pesanan dan ajaran Ibn Atha'illah As-Sakandari, terjemahan dan huraian oleh Haji Engku Adi Engku Endut, daripada yayasan ni, terbitan yayasan terbitan Pustaka Darul Iman Selangor. Tapi Engku Adi ni dia orang Terengganu. Jadi saya kebetulan tunggu nak buat apa, saya buka kena tajuk, tepat tu. Saya kata
Maknanya yang dikehendaki daripada kita berkawan dengan orang alim, orang soleh, ialah kita dapat mencontohi dia punya akhlak yang baik. Habis saya baca tu je, dapat dah kan. Maknanya apa? Maknanya kita ni bila kita jumpa dengan ulama, kita kena sedut akhlak baik dia, barulah dia berkesan kepada kita. Kalau tak, dalam kitab ni kata samalah macam orang kafir Quraisy, kan? Duduk dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup satu kampung, kan? Satu bandar tu sama je. Duduk kat Mekah pun dia jadi kafir, duduk kat Madinah pun dia jadi kafir. Tak masuk Islam pun sebab dia tak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada faedah, kan? Kita ni datang surau mengharapkan supaya kita dapat kawan-kawan yang baik, yang kita dapat contohi dia punya akhlak baik, kan? Dapat kawan baik. Nak cari mana lagi? Cari keluar tu belum tentu lagi, kan? Kawan-kawan kita yang lama tak jumpa, tiba-tiba telefon nak sangat jumpa ni dekat KFC. Pasal apa? Rupanya MLM, kan? Baik rupanya MLM, kan? Ada sebab. Tapi kita jumpa kat surau masjid ni, adakah ada sebab lain? Tak ada. Memang kita datang nak beribadah, kan? Yang tu yang kita nak tu. Maknanya kita kena dapat mencontohi akhlak yang baik daripada kawan-kawan kita yang ada dekat surau, kan? Dia rajin datang kuliah, jadi insya-Allah lah akhlak dia baik. Jadi kita cuba kawan dengan dia, kan? Kalau kat luar belum tentu, tuan-tuan. Jadi itu nama dia, nak kata apa, anugerah pun dia juga, kan? Tu yang saya kata tu, aplikasi ilmu tu kita dapat ni. Lepas tu Tuhan bagi cash, buka ini cerita tadi ya. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan datang masjid, datang surau, bila ada ustaz cerita apa-apa, nasihat, cuba semak balik dalam kehidupan kita sebelum ni, kan? Semalam, minggu lepas, ada tak yang berkait dengan benda yang diceritakan ni? Kalau ada, yang itulah yang kita kena perbaiki, kan? Kalau tak, sia-sia. Datang dengar apa-apa, dapat pahala, tapi nak memperbaiki hati kita, nak menghadap Allah Ta'ala akan datang, belum tentu kita dapat bersedia. Jadi baru ni saya pergi kuliah Syekh Awad Mangkush di Bangi. Rasanya belum cerita, kan? Jadi saya ambil sanad lah, ijazah matan Kharidatul Bahiyah, kan? Matan kitab Tauhid ni, pendek je. Jadi antara dia punya yang sangat saya menarik, dia kata roh ni bertambah ilmunya. Roh boleh bertambah ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Jadi dia cakap tu je, saya nampak dah. Adalah lain-lain dia cakap. Jadi saya nampak dekat situ, sebenarnya roh kita perlu dibekalkan dengan pengetahuan tentang Tuhan daripada sekarang. Maknanya kita ni belajar tentang Tuhan, tentang hari kiamat, tentang sam'iat semua. Akan datang, kita akan menghadapi benda yang sama. Jadi perasaannya biar sama. Kalau hari ini kita rasa Tuhan tu maha agung, tak maha besar, kalau kita berdiri kat padang mahsyar, tak ada benda lain yang kita nak minta dah selain daripada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala saja yang kita boleh minta masa tu. Maka perasaan dekat padang mahsyar tu perlu ada daripada sekarang lagi. Sekarang ni mesti ada dah. Kalau sekarang ni tak ada, padang mahsyar tak tahulah, kan? Sebab ilmu tu, roh akan sedut, roh akan ingat benda tu. Boleh faham? Macam susah je bahasa kan? Pengalaman tu. Maknanya kalau kita takut tak dengan polis, kan? Kalau ada orang yang takut dengan polis, dia tengok polis pun dia dah takut. Dia masuk hospital, dia nampak polis pun dia dah takut.
Padahal dalam keadaan dia mabuk-mabuk tu nampak polis takut dah. Macam tu. Nak cerita dengan polis ni lah, kalau orang fobia sangat dengan polis. Macam tu lah kita. Dekat dunia ni kita mesti ada perasaan yang sebenarnya perasaan tu kita akan bawa dekat pada masyarakat. Maknanya sepatutnya perasaan tu muncul sekarang lagi supaya amalan kita bertambah. Kalau perasaan tu tak ada, berat. Maknanya kita semayang pun niat tu boleh guna macam-macam. Kadang-kadang niat sebab dunia, niat nak tunjuk kat orang, macam-macam. Tapi kalau perasaan tu dah ada, dia tak lari dah. Perasaan tu ada je, maknanya bila semayang tu insya-Allah lah dikemas. Niat kerana Allah Ta'ala, ikhlas. Yang tu yang kita nak tu kan. Allah Allah. Okey, jadi malam ni kita sambung kisah Nabi Ayub AS. Air menjadi ubat, kan? Air menjadi ubat, kan? Dia tak cerita pula tentang ulat. Air menjadi ubat. Ni tuan-tuan, Nabi Ayub di sini kan. Selepas Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf, kita pergi ke sini. Tapi maknanya Nabi Ayub ni dia cucu cicit daripada sini. Keturunan Nabi kan, Nabi Ayub memang dia seorang Nabi. Ada dalam surah Al-An'am ayat 84. Mana Ayub ni Ayub. Ada tak anak kita namakan Ayub? Kan jarang kan. Pergi kat sekolah tengok dah tak ada dah nama Nabi. Semua nama pelik-pelik, Zafril, Eril, apa benda kan, pelik-pelik sekarang. Sepatutnya kita kena ambil Nabi Ayub ni. Bukannya kita kata nak letak Nabi Ayub bani sakit lah kan. Tak. Tapi kita nak supaya kesabaran Nabi Ayub tu ada pada anak kita kan. Cantik lah Nabi Ayub. Dan dia adalah salah seorang daripada Nabi berdasarkan ayat Quran ni, Ayub kan. Dan dia seorang Nabi yang kaya kan. Jadi Ibn Katsir ada sebut kan dalam kitab tu Qisasul Anbiya. Para ahli tafsir dan sejarah dan ilmuwan lain mengatakan Nabi Ayub adalah seorang yang banyak kekayaan, baik binatang ternakan dan tanah pertanian yang membentang di daerah huran. Maknanya dia seorang Nabi yang kaya. Zaman dulu ni kalau orang tu kaya sebab dia cerdik kan. Dia cerdik, dia kaya kan. Contoh kalau orang tu cerdik macam mana? Dia usahakan tanah. Dia ambil lah 10 ekar kan. Dia cerdik ni macam mana? Dia tebang pokok 10 ekar, dia pancang dulu dia punya pagar kan. Lepas tu nak buat apa, dia buat sikit-sikit. Itu orang cerdik. Kalau orang kurang cerdik, dia ambil sikit, lepas tu dia usahakan. Lepas tu dia ambil lagi sikit, usahakan. Kan? Nak ceritanya, bila start merdeka je kan, sebelum merdeka rasanya, siapa yang ada usahakan tanah, mohon pada kerajaan. Jadi orang pun yang cerdik tu dipancang lah banyak sikit kan tanah. Jadi dia dapatlah tanah banyak. Kalau yang kurang cerdik tu, tak apalah, ambil sikit je dah. Itu maknanya kalau orang tu banyak kaya, sebab ada sebab kan. Jadi Ibn Asakir katanya semuanya adalah miliknya. Sambil dia mempunyai anak dan anggota keluarga yang sangat ramai kan. Setengah kata ada 12 kan. Kemudian 12 tu meninggal. Lalu semua kekayaan tu diambil darinya. Lalu fizikal ni diuji dengan berbagai macam penyakit. Anaknya mati, binatang ternakannya mati. Lepas tu dia pun kena penyakit, sehingga tidak ada satu anggota tubuhnya yang sihat kecuali hati dan lidahnya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan dengan penderitaan tu dia tetap sabar dan tabah, tetap selalu berzikir kepada Allah Ta'ala pada waktu siang dan malam, pagi dan petang. Nampak? Bila dia sakit, Nabi ni bila dia sakit pun dia tetap beribadah. Dan bila kita sakit, tak apa, tak payah kan. Penyakit yang dideritanya berterusan hingga dia dipulaukan dan diusir dari kampungnya serta ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Maksudnya dia halau oleh masyarakat.
Jadi timbul persoalan di sini, betul ke seorang Nabi ni boleh jadi macam ni? Dan cuba kita belajar balik tauhid. Sifat yang wajib bagi Rasul tu ada 4 kan. Sidik, amanah, tabligh, fatanah kan. Sakit, pulau kan ni tak ada, bukan sifat yang wajib. Maknanya boleh jadi benda ni. Dan Ibn Katsir ni pula, dia seorang ulama besar. Dia ada susun kitab hadis kan, dia ada banyak kitab tafsir, dia ada kan, macam-macam. Bidayah wa Nihayah, sejarah umat Islam kan, banyak kitab dia. Maknanya memang kalau nak kata tuan-tuan nak petikaikan kata-kata dia ni, susah juga kan. Memang maknanya memang Nabi Ayub ni memang macam ni lah, dipulaukan, diusir. Jadi cuma kalau orang tanya mana ni dapat cerita ni, mungkin dia dapat daripada kisah Israiliyat. Dan dia sebut juga dalam kitab dia ada satu kisah Israiliyat yang sangat panjang, tapi dia tak masukkan kisah tu ke dalam kitab dia. Dia tapis. Jadi yang ni mungkin gambaran daripada kisah yang sangat panjang tadi, dimasukkan juga memang Nabi Ayub ni memang dipulaukan oleh kaumnya. Tidak seorang pun yang kasihan kecuali isterinya, di mana dia selalu memberikan perhatian mendalam yang tidak melupakan kan. Jadi Mujahid ni seorang tabi'in berkata bahawa Nabi Ayub AS adalah seorang orang pertama yang menderita penyakit gatal-gatal kan, gatal-gatal. Dan As-Sudi menuturkan daging Ayub berjatuhan hingga tidak ada yang tersisa kecuali tulang dan otot saja. Kadang-kadang bahasa Arab, bahasa orang Arab ni pun kita kena pandai juga baca. Kadang-kadang dikata tu maknanya kurus kering lah kan, kurus kering tinggal tulang kan. Bila orang dah sakit kan, memang kurus lah. Isterinya tidak henti-henti mendatanginya, bawa abu gosok untuk dijadikan tempat alas tempat berbaring. Setelah hal itu berterusan, maka isterinya berkata, wahai Ayub, seandainya kau berdoa memohon kepada Tuhanmu, nescaya dia akan menyembuhkanmu. Jadi Nabi Ayub ni dah sakit lama lah, tapi dia tak pernah pun nak merumut ke kan, nak berdoa kepada Allah Ta'ala ni. Itu kenapa ni tak berdoa? Kehalusan adab seorang Nabi. Kita ni kalau sakit sikit terus doa. Setengah tu pula kalau orang India Muslim kan, dia doa 1 jam, setengah jam tu biasa. Macam-macam. Dia doa sampai cucu cicit dia, semua nama cucu cicit masuk dalam doa dia. Baru ni saya pergi mana Masjid Kapitan Geling kan, Bilik. Macam tu lah doa dia. Dulu pun saya pergi setengah jam. Allah, lama lah. Orang semua dah bertongkat dah ni. Setengah jam tonton doa je ni. Lalang saya pun letak bawah lah, tunggu je lah lamanya apa yang dia minta kan. Kadang-kadang yalah, setengah ulama kata bila panjang sangat doa tu maknanya kurang sikit adabnya kan. Sebab seharusnya buat banyak, doa sikit. Yang tu adabnya tinggi. Kalau buat sikit, doa banyak, itu adabnya rendah. Faham? Bukannya kita nak kata doa tu tak bagus, tapi seharusnya doa tu lebih sikit daripada amal. Macam kita pergi dekat Mekah Madinah kan, kita banyak berdoa ke kita banyak buat umrah? Umrah lah kan. Lagi tawaf tu semua, kita pergi sana pergi sini sa'i tu. Lepas tu sampai dekat bukit tu doa 5 minit dah, lepas tu turun balik kan. Tapi kalau orang berjalan, lepas tu doa setengah jam. Allah bila nak habis kan. Nak cerita kehalusan ni. Jadi kehalusan ni berbagai. Kalau tuan-tuan mengaji dengan ulama yang dia punya iman dia tinggi dan kehalusan adab dia dengan Tuhan tu tinggi, dia akan recommend benda yang berlainan dengan yang mungkin kita tahu sebelum ni. Yang tu nak cerita tu.
Kalau kita tengoklah, kehalusan tu tak sama kan, kehalusan adab. Jadi Nabi Ayub pun berkata, aku telah menjalani hidup selama 70 tahun dalam keadaan sihat, maka terlalu pendek bagi Allah jika aku terus bersabar. Harus bersabar selama 70 tahun. Maknanya dah 70 tahun hidup sihat, takkan sekarang dia pun tak boleh nak sabar kan. Tu adab, kehalusan adab seorang Nabi kan. Isterinya pun tak diam mendengar ucapan. Dia pun bekerja dengan orang lain untuk mendapat memberi makan dan mengubati Nabi Ayub AS. Namun tidak ada orang yang mahu menerimanya bekerja kerana takut berjangkit kan. Takut berjangkit kan. Ni satu cerita lah, agak panjang lah. Ibnu Abi Hatim menceritakan, ayahku memberitahu kami, Abu Salamah memberitahu kami. Panjang nama ni sanad. Beritahu kami. Dia bercerita, Ayub mempunyai 2 orang saudara lelaki kan, adik-beradik. Pada satu hari kedua-duanya datang jenguknya, tetapi kedua-duanya tidak sanggup mendekatinya kerana bau yang tidak sedap daripada badannya. Nampak? Maknanya memang dia sekatan dan dia kurus dan dia ada bau. Yalah, orang sakit kan. Orang sakit ni mandi ke tidak ke, tak peduli dah kan. Jadi macam mana nak bertahan dengan sakitnya. Maka dia hanya berdiri jauh. Lalu salah seorang daripadanya berkata, seandainya Allah mendapatkan kebaikan pada diri Ayub, nescaya dia tidak akan menguji dengan cubaan ini. Ini satu, betul ke tidak kan? Kalau Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada kita, nescaya dia tidak akan menguji dengan cubaan ini kan. Tak betul. Sepatutnya memang Tuhan bila sayang kita, Tuhan akan uji kita supaya kita lebih menghendaki bantuan daripadanya. Itu dia. Kalau Tuhan tu sayang, dia akan bagi kita lebih ujian sehingga kita tak nampak benda lain dah, Tuhannya. Yang tu yang tinggi dia punya makam tu kan. Kan kita bila dah sakit sangat duduk kat hospital, tak ada apa benda dah, Allah. Itu maknanya iman kita sedang meningkat kan. Tapi bila kita dapat nikmat, apa-apa 1 juta, mana nak pergi ni, siang malam tu cari mana kita nak pergi ni kan. Kita tak ingat Tuhan lah masa tu. Kita sibuk dengan nak tukar kereta, nak tukar rumah, nak pergi jalan-jalan kan. Lalu Nabi Ayub dengar sedih lah. Apa kau cakap macam ni kan. Belum pernah lagi dia rasa sedih seperti itu. Maknanya sebab adanya saudara ni tak faham lagi Tuhan tu macam mana, tak kenal lagi Tuhan. Kemudian dia cakap, ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa aku tidak pernah tidur malam dalam keadaan kenyang, sedangkan aku mengetahui tempat orang yang lapar, maka kurniakanlah rezeki kepadaku. Maka Allah pun menurunkan rezeki daripada langit, sedangkan kedua saudara ini mendengarnya. Turun terus rezeki daripada langit. Setelah itu dia berucap, ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa aku tidak mempunyai 2 helai baju sama sekali, sedangkan aku mengetahui tempat orang yang baik tak ada baju, maka berikanlah kurnia kepadaku, maka Allah Ta'ala akan turun sedekah daripada langit. Sedangkan kedua saudaranya itu mendengar. Seterusnya berkata, ya Allah, dengan perkasaanmu, sambil menjatuhkan diri seraya bersujud, dia berucap, ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku selama sehingga engkau menyembuhkanku. Maka tidak mengangkat kepalanya sehingga Allah menyembuhkannya. Dan ini Nabi Ayub ni, dia banyak buat ibadah kan, kebajikan ni banyak lah. Dan dia kaya tapi sedekah kan. Bukannya orang kerikut kan. Dan Tuhan tunjukkan dia ni di pihak yang benar. Sebab bila doa tu turun terus rezeki kan. Tapi memang Tuhan kehendaki dia memang sakit supaya dia lalui sesuatu kan.
Pernah tengok pokok gaharu tak? Pokok gaharu, pokok getah, pernah tengok? Pokok gaharu ni, dia ni, pokok ni kita kena lukakan kulit dia untuk mengeluarkan apa dia nama dia? Getah, kan? Benda tu kita gunakan untuk buat minyak wangi. Pokok getah pun sama, kita kena lukakan kulit dia untuk dapatkan getah, lalu kita proses buat macam-macam. Pokok tu berkhidmat dengan manusia dengan melukakan diri dia. Nampak? Barulah dia boleh bagi kat orang lain. Dia kalau dia tak luka, dia tak sakit, dia tak naik makam dia. Sama macam kita. Kalau kita tak sakit, tak diuji, tak naiklah kita makam kita di sisi Tuhan. Tentera kan, lagi banyak pengalaman dia bertempur, ujian, nak mati ke tak mati, nak mati ke tak mati, nak kena tembak ke tak kena tembak. Maka kalau dia hidup lepas tu, naik bintang satu, naik pangkat satu, naik pangkat satu kan. Maknanya dia tu hebat sebab dia ada pengalaman dalam bertempur. Dan bertempur tu adalah ujian yang berat bagi dia. Nak pergi ke tak pergi, nak pergi ke tak pergi. Kalau pergi kan mati kan, tak apalah pergi juga kan. Tu dia. Jadi kita ni memang akan kena diuji. Kalau tak diuji, masalah lah. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, baginda bersabda, sungguhnya Nabi Allah Ayub AS diuji dengan musibah tersebut selama 18 tahun. Keluarga dekat serta keluarga jauh telah menolaknya dan mengusirnya, kecuali 2 orang lelaki dari saudara-saudaranya, di mana keduanya telah memberinya makan dan mengunjunginya. Nampak yang tadi lah, kawan dia punya adik-beradik tadi kan, 2 orang tadi, dengan isterinya saja yang boleh dekat kan. Jadi memang dia 18 tahun sakit. Siapa pernah sakit 18 tahun? Kan? Arwah ayah saya 14 tahun sakit buah pinggang kan. Tak macam ni lah. Ini lagi dahsyat sampai tinggal tulang saja kan. Jadi lalu Nabi Ayub pun berdoa. Jadi di dalam Quran dia disebutkan surah Al-Anbiya 83-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Kan? Ni. Dan Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu, merintih kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah yang lebih mengasihani, wa anta arhamur rahimin. Jadi doa dia tu dia letakkan dengan arhamur rahimin kan. Dia minta, dia mengeluhkan. Sebenarnya mengeluh ni ada 2 jenis. Satu mengeluh dengan manusia, satu mengeluh dengan Tuhan kan. Mengeluh dengan Tuhan tu, ayat cantiknya ialah memunajat ataupun berdoa merayu kan. Biasanya yang itulah. Tak ada, kalau orang tu mengeluh dengan Tuhan tu maknanya dia tak puas hati dengan Tuhan. Tapi yang eloknya tu bila dia merayu dengan Tuhan. Yang ni yang masuk dalam doa ni kan. Tapi kalau mengeluh pada manusia, dia tak kenal Tuhan kan, tak kenal Tuhan kan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, anak ini isteri kita kan, cucu cicit kita, kita kena ajar dia juga. Sampai satu masa jangan mengeluh, jangan bercakap kan. Diam lebih baik kan. Itu sebab orang yang diam ni, adab ni lebih tinggi dengan Tuhan. Kalau orang tu banyak komplain, banyak mengulas, maknanya adab dia rendah dengan Tuhan. Habis semua dia nak salahkan. Itu tak betul, ini tak betul, itu tak betul kan. Maknanya sebenarnya dia sedang mengkomplain kerja buat Tuhan. Tuhan buat tu, kenapa kau komplain? Tak ada, buat aduan je kan. Aduan tu biar kena tempat je lah. Kalau nak adu-adu, isi borang dah habis tinggal. Janganlah kat kedai kopi pun kita nak ulas. Itu seolah-olah ni kita ni dengan Tuhan dia jauh. Kita tak kenal Tuhan, masih banyak komplain
kan. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min ad-dur, maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin, kan. Serta kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan sekali ganda lagi ramainya, kan. Maknanya yang tadi mula-mula tadi dah meninggal, hari ganti balik dengan anak-anak yang baru, kan. Satu rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang orang yang selepas itu, kan. Zuriatnya berkembang. Jadi ulama kata 26 orang, kan. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab, kan. Sekali ganda lagi dapat, kan. Dan dalam surah Sad pun disebutkan benda ni, wa subhana ayyuba iznada rabbahu anni masaniya syaitanu binusbin wa azab. Dan ingatlah hamba kami ketika Nabi Ayub berdoa merayu kepada Tuhan dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kesusahan dan azab siksa penyakit. Urkud birijlika hadza mutasalun baridun wa syarab, kan. Allah Ta'ala kata, hentakkanlah kaki kamu, dan inilah dia air sejuk untuk mandi dan minum, kan. Nampak? Tuhan perkenankan doa Nabi Ayub. Jadi dalam kitab ni disebutkan bahawa apabila Nabi Ayub ni ditinggalkan oleh isteri dia pergi tempat nak mandi, kan. Isteri dia pergi, kemudian turunlah wahyu ni, hentakkan kaki. Nabi Ayub pun hentak kaki, keluarlah air. Jadi keluar air banyak pula tu. Dia pun minum dan mandi, kan. Dia mandi bersih terus, hilang penyakit time tu juga. Lalu isteri Nabi Ayub ni dia datang balik, dia tengok tiba-tiba ada orang handsome pula, kan. Dia kata, tuan ada nampak tak seorang Nabi yang ditimpa dengan kesusahan penyakit kulit? Nabi Ayub tu tengok, tercengang, akulah Nabi Ayub. Terkejut isteri dia, muda. Dia jadi muda. Dengan sebab tu, itu yang dia dapat produce balik, tambah anak, kan. Jadi muda balik. Itu yang bertambah dah anaknya. Al-Dhahak berkata, kan, ceritakan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata Allah SWT menjadikan Nabi Ayub muda kembali dan bahkan lebih muda lagi sehingga dapat melahirkan 26 orang anak lelaki dan perempuan. Setelah itu Nabi Ayub sempat menjalani hidup selama 70 tahun di negeri Rom dengan memeluk agama Hanif, kan. Itu dia. Sebab selepas ujian tu dia jadi lebih sihat, kan. Sikat rambut ni dalam surah ni dia ada sebut juga tentang ni, wa khuz bi yadika dirsan fadrib bihi wa la tahnas, dan ambillah dengan tanganmu sikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengannya. Inna wajadna sabira, dan kami mendapati Nabi Ayub tu seorang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, dia seorang hamba yang baik, kan, dan sentiasa bertaubat, kan, awak. Jadi kenapa, kan, tiba-tiba nak pukul isteri, kan. Kita pelik juga, macam mana tiba-tiba ayat Quran ni, kan. Ibnu Katsir ceritakan, dia sebenarnya ada yang mengatakan sumpahnya untuk memukul isterinya itu adalah tindakan isterinya menjual gumpalan rambutnya. Cerita dia bila dah tak ada makanan, isteri dia potong rambut, dia potong habis, potong rambut, diikat-ikat, dia pergi jual dekat orang kaya, perempuan kaya. Jadi perempuan tu beli dan berikan dia banyak makanan, kan, atau setengahnya kata duit. Jadi Nabi Ayub tanya, dapat mana benda ni, rezeki ni dapat mana? Isteri Nabi Ayub kata, aku pergi bekerja lah, kan. Nabi Ayub senyap. Besoknya tu sama juga, dapat lagi.
Mana yang dapat? Jadi isteri Nabi Ayub ni dia buka dia punya tu, dia tunjuk rupanya dia dah hampir buta kan, sebab dia jual rambutnya. Agaknya rambut dan isteri Nabi Ayub cantik katnya, ada harga kan. Jadi Nabi Ayub marah, benda ni tak sepatutnya. Jadi dia nak pukul. Setengah pendapat kata macam tu, tapi setengah pendapat kata lagi dia ada syaitan ni dia menyamar jadi isteri Nabi Ayub. Jadi dia nak mengubati Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub tak setuju dan dia sumpah nak pukul 100 kali. Tapi bila dah sihat tu, Allah Ta'ala wahyukan kepada dia tak perlu pukul 100 kali, pukul sekali sajalah kan, cukup benda tu. Maknanya ada keringanan sebab tersilap benda tu. Maknanya bila kita sumpah tu, kalau benda tu memudaratkan, sebenarnya boleh ditukar kepada benda yang ringan kan. Bukannya bila sumpah tu kena buat juga walaupun benda tu mudarat, tak semestinya kan. Ibrah dia ada banyak, sangat banyak tuan-tuan kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala kuntu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala, kan, wahai Rasulullah, manusia siapa yang paling berat dugaannya? Qala, baginda menjawab, al-anbiya, nabi lah yang paling berat dia punya dugaan. Selepas nabi siapa? Sahabat. Lepas sahabat tabi'in, lepas tu tabi'in, lepas tu ulama, lepas tu orang mukmin kan, orang mukmin. Maknanya kalau kita ni nak kata kita ni orang mukmin, maka cuba kita semak balik berapa banyak ujian yang telah kita lalui. Kalau kita rasa sikit, mungkin belum lagi kot. Saya sendiri tuan-tuan, ya, bila kita fikir balik kan, pengalaman kita macam-macam. Itulah yang kita boleh jadi orang ni kan. Boleh jadi orang. Tapi kalau setengah orang tu, budak-budak sekarang lah kan, nak kata daripada dia lahir senang, akhirnya mana? Tidur makan je kat rumah. Allah, macam mana nak kerja ni? Tidur makan je, dan dia rasa tak bersalah pun. Kita ni pening budak-budak sekarang kan. Tu jadi kalau ada masa hantarlah bagi motivasi mana-mana kan, supaya dia ada semangat nak hidup, bagi dia ujian sikit, kesusahan. Maknanya bukannya kesusahan tu perlu supaya orang tu dapat survive dan dia boleh motivasi kan, survival itu tinggi. Kalau tak, kan, fasabrul jamil kan, sabar tu lebih cantik kan. Jadi cerita Nabi Ayub ni lebih kepada bagaimana kesabaran kan, sabar. Tuan-tuan duduk kat masjid ni pun sabar, betul tak? Jadi setengah orang tu kata ibu ilmu ialah sabar. Ibu ilmu ialah sabar. Kalau kita tak ada sabar, tak jadi semua kan. Ilmu nak buat kereta tak jadi, ilmu nak buat kapal terbang pun tak jadi, sebab tak ada kesabaran. Buat tak edit dah, tinggal baling macam tu kan. Main suka pula kan. Dia tak ada kesabaran. Jadi kena ada kesabaran, baru satu-satu ilmu tu akan jadi. Kalau tak ada sabar, tak editlah ilmu tu. Dan mukmin ni dia mesti positif. Bila dapat apa-apa pun kesusahan, dia akan bersabar. Itulah baik untuknya. Dan innallaha ma'as-sabirin. Lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Kan, bersama tu maknanya dia rapat kan. Bila kita bersabar, maknanya kita makin rapat dengan Tuhan, dan Tuhan pun dengar kita punya doa kan. Ada setengahnya kata ni, ayat ni untuk antibiotik, untuk mengelakkan daripada jangkit apa semua. Dan sebenarnya yang kita baca tadi, surah Shad adalah surah yang sangat baik untuk jadikan pendinding bagi gangguan makhluk halus.
Bagi saya lah, atau guru saya ajar baca surah Sad. Dan dulu pun ada satu kes tu, budak Singapura, dia telah dimasuki jin, nenek kebayan, budak perempuan tapi keluar suara macam orang tua. Macam mana? Jadi telah dinasihatkan dia supaya baca surah Sad setiap hari. Tak lama lepas tu dia pun pulih dan jin tu pun telah keluar. Maknanya baca surah Sad. Jadi kawan-kawan saya pun kalau dia kata macam mana ni rumah ni ada bunyi tu bunyi ni, saya sarankan bukalah, sama ada kau baca surah Sad ataupun kau buka radio yang ada bacaan surah Sad. Tuan-tuan cek balik surah Sad ni, dia ada cerita banyak lah benda-benda yang gangguan-gangguan. Jadi itu yang telah dicuba. InsyaAllah lah, try lah. Sabar itu ilmu yang tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Tiba-tiba datang, sekolahnya seumur hidup. Maksudnya apa? Sabar ni bila-bila masa dan seumur hidup mesti dia akan datang. Siapa yang tak pernah kena ujian? Tak ada ni. Setiap hari, setiap saat mesti ada kesabaran. Kalau tak ada kesabaran, dia akan bergaduh, dia akan gopoh, digopok. Al-ajalat ni gopoh. Ajalat min syaitan. Ajalat ni gopoh ni daripada setan. Orang beriman dia orang yang tinggi adabnya dengan Tuhan, orang yang halus adabnya dengan Tuhan ni. Tuan-tuan kalau lihat, dia sangat tenang. Dia ada ketenangan. Orang tengok dia pun tenang kan? Apatah lagi dia berjalan pun tenang. Tapi kalau dia kalut ni, saya kata ini serabut lah. Tak tahulah macam mana adab dia dengan Tuhan kan. As-sabru dia'un. Sabar itu adalah cahaya hadis Muslim kan. Cahaya. Bila kita sabar, hati kita akan bercahaya. Oh, nampak tu, nampak ni, nampak tu, nampak ni kan. Itu sebab kita kena ada masa. Kita kena ada masa kita dengan Tuhan. Nasihat ni memang kena kat saya. Satu orang India Muslim, India ni dia telah masuk Islam dan kemudian dia kuat beramal. Dari satu masa saya jumpa dengan dia, sembang-sembang, dia cerita kat saya, kita kena ada satu masa yang kita khususkan kita dengan Tuhan sahaja. Orang lain tak kacau. Kalau ni orang lain kacau kan. Kita pergi masjid ni, ada tok imam lah, ada, memang ramai lah kan. Tapi tak tahulah kalau kita boleh buat duduk kat situ, kita rasa kita dengan Tuhan saja kan. Itu hebat lah tu. Tapi kita ni kena ada kita dengan Tuhan. Kita duduk, tak kisahlah siang ke malam ke, kita duduk, kita baca Quran tu, kita niatkan kita sedang berhubung dengan Tuhan. Ya Allah, aku nak baca ayat ni. Kita duduk pegang tasbih tu, ya Allah, aku nak berselawat ke atas Nabi ni. Kita baca. Maknanya tu masa yang berkualiti dengan Tuhan. Yang tu nak kena cari, supaya kita ada hubungan kita dengan Tuhan tu rapat. Makin banyak masa kita dengan Tuhan, makin rapat hubungan kita. Kalau kita kurang dengan Tuhan, kurang lah. Macam saya ni lah, saya ceramah ni, masa ni sedang berinteraksi dengan tuan-tuan. Memanglah ni ibadah menyampaikan ilmu, tapi ibadah yang khususnya tu bersama Tuhan tu, duduk dengan Tuhan. Yang tu yang kena ada juga. Kalau tak, hubungan saya dengan Tuhan pun akan jauh. Nampak? Yang tu kena ada. Kalau tak buat benda ni, orang tu akan ada ajalan, orang tu akan ada gopoh, orang tu akan ada tak sabarnya. Sebab nak duduk dengan Tuhan tu sendiri kena ada kesabaran. Betul tak? Bila nak buat? Malam ni kot. Orang anak-anak dah tidur semua, bentang sejadah, pegang tasbih. Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Berapa saat tak tahu lah. Lepas 5 minit
Maknanya hubungan kita dengan Tuhan tu 5 minit je lah. Kalau kita sembang dengan isteri boleh pula setengah jam. Lepas satu cerita, setengah jam, 30 minit sembang atas katil. Bila nak habis tak tahu lah. Kan? Boleh pula. Maknanya bila kita ada masa untuk kita bersembang dengan isteri sebelum tidur, maknanya hubungan kita makin rapat. Betul tak? Kalau orang tu tak sembang dengan isteri dia, maknanya dia jauh kan? Sama juga kita dengan Tuhan. Kita kena ada masa berinteraksi dengan Tuhan. Kita ingat Tuhan. Orang lain tak kacau dalam masa tu. Kita dengan Tuhan saja. Yang tu yang akan merapatkan kita dengan Tuhan. Kalau nak rasa lagi rapat, biasanya bila sakit. Bila sakit, orang lain tak datang, kita dengan Tuhan. Ataupun masa ditimpa musibah, masa penjara, tak ada orang lah. Nak cakap dengan siapa? Nak cakap dengan Tuhan. Baca Quran apa semua. Kita dengan Tuhan je. Masa tu lah kita rapat dengan Tuhan. Betul tak? Tu dia cakap. Mengeluh sabar atau kan, sungguhnya orang mukmin menerima tekanan hidup, kan? Ada satu bencana yang lebih besar. Tidak juga ketakut, melainkan Allah Ta'ala akan angkat darjatnya satu darjat dan menghapuskan satu kesalahan dengan kesabarannya, kan? Kita bila kita sabar dengan kesusahan tu, balak tu, ujian tu, Allah Ta'ala akan dengan kita dan angkat darjat kita. Dan benda ni berkait dengan qada dan qadar. Bila kita dapat satu perkara, kita kena ingat yang Allah Ta'ala yang susun benda tu kena kat kita, bukan kat orang lain. Dan kita kena rantau dengan benda tu. Dan semalam saya dukung anak saya, baby tu pegang salah satu alat urut kayu kan. Tiba-tiba dia lepaskan, dia jatuh. Saya kata, beli benda ni jauh saya kat Perlis rasa. Lepas tu fikir balik, setiap perkara ada ajalnya, kan? Setiap benda ni ada ajalnya. Jadi saya kata dah ajal, macam mana? Saya letak habis tak payah cerita lah. Takkan baby boleh buat salah pula. Takkan kita nak marah baby kan? Kita tak kena kan? Memang benda tu dah ajal. Jadi kita kena reda. Itu yang nak kata ilmu tauhid tu memang dia meliputi semua sekali. Kalau orang tu tak khatam ilmu tauhid, semua tu garang-garang. Bagaimana tentang kisah ulat Nabi Ayub? Ada satu hikayat tentang ulat jatuh daripada daging Nabi Ayub, lalu baginda ambil dan letak balik ke atas badannya. Ibnu Al-Arabi, ulama segini kata kisah ni terlalu jauh, sedangkan dia perlu pada nukilan yang sahih, maknanya tak ada riwayat yang sahih dan tidak ada jalan untuk menemuinya dalam tafsir Qutubi, kan. Dalam kitab Israiliyat pun ada sebut kita wajib percaya yang baginda ditimpa ujian dan ujian yang menimpanya tidak sampai tahap seperti tersebut dalam pembohongan ini. Seperti baginda memelihara ulat pada badannya. Ini setengah ulama kata pula benda ni pembohongan. Ada setengahnya kata tak jumpa. Jadi kita pun Allahu'alam, kita tawakuh je dah, kan? Kita kata tak tahu ada ulat ke tak ada ulat, tak tahu, kan? Benda tu tak pasti. Jadi elok tak payah cerita lah lain kali, kan? Tapi kadang-kadang Israiliyat dulu memang kena cerita pun. Tapi dalam Ibn Katsir dia tak masukkan dalam kitab dia. Jadi kita bila kita pegang satu kitab, kita guna dia lah, kan? Tak payah masuk lah. Dan wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa soalan kalau kita tamatkan. Tak ada, tuan-tuan? Okey, insya-Allah itu sajalah untuk pada malam ni. Semoga kita dapat beramal, kita dapat hayati. Yang penting penghayatan tu, tuan-tuan. Bagaimana sabar. Mesti ada sabar dan kena berkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sabar saja tak berkait dengan Tuhan, maka dia tak akan beri kesan pada hati kita dan tak menambah iman kita, tak mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan sabar kena ada hubungan kita dengan Tuhan mesti makin dekat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya minta maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa, tersinggung perasaan tuan-tuan. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri.
kita tangguhkan majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma